Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membincangkan konsep hubungan dan tingkat kekeluargaan bahasa dengan menggunakan mana-mana teori perkembangan bahasa. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan konsep kekeluargaan antara bahasa. Asmah Omar mengatakan bahawa bahasa mempunyai perkaitan kekeluargaan antara semua bahasa-bahasa yang terdapat di dunia. Bahasa tidak dapat dipisahkan daripada bangsa yang menjadi masyarakat pendukungnya. Bahasa boleh dibawa bersama oleh penutur-penuturnya yang berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan akan menyebabkan berlakunya perkembangan bahasa. Menurut Nuriyah Muhammad, bahasa dianggap berbakar atau berasal usul, iaitu akan terdapat bentuk yang lebih tua yang akan melahirkan bentuk yang lebih muda. Menurut beliau lagi, bahasa dianggap berketurunan kerana bahasa memencarkan keturunannya, mempunyai ciri atau bersifat tertentu yang dipindahkan daripada generasi kepada generasi seterusnya dan bahasa membiak iaitu dengan membentuk keluarga bahasa. Hal ini bermaksud, jika sesebuah bahasa mempunyai banyak ciri yang sama antara mereka, mereka akan menganggotai kelompok lain yang mempunyai anggotanya sendiri. Kemudian saya akan menerangkan sedikit mengenai Austronesia. Austronesia merupakan satu rumpun bahasa yang hampir dituturkan oleh semua orang di Kepulauan Indo-Malaysia dan Oceania. Rumpun bahasa ini terdiri daripada 1,200 bahasa dan digunakan oleh kira-kira 270 juta penutur. Teori pohon merupakan salah satu teori linguistik yang dapat mengkelompokkan bahasa-bahasa di dunia dan dapat mengetahui kekerabatan bahasa-bahasa yang berada dalam satu rumpun yang sama daripada aspek linguistik. Teori yang diperkenalkan oleh August Schlesinger ini digunakan dalam bidang linguistik bandingan. Seterusnya, sejarah pohon akan diterangkan oleh rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Nabila binti Mak Ramli. Saya akan meneruskan perbentangan mengenai teori pohon. Teori pohon diperkenalkan oleh August Schlesinger dalam artikelnya pada tahun 1853. Teori pohon dikenali juga sebagai family tree, teori silsilah ataupun teori stembound. Teori pohon digunakan untuk membantu para pengkaji untuk menjejaki asal-usul sesuatu bahasa purba, proto ataupun induk. Teori pohon juga digunakan untuk mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia dengan menggunakan ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa tersebut untuk menentukan bahasa induknya. Menurut August, bahasa mula berkembang dari bahasa proto, bercabang menjadi cabang-cabang bahasa. Teori ini memperlihatkan pencabangan sesuatu bahasa menjadi dua bahasa yang berlainan. Terdapat dua jenis teori pohon. Yang pertama adalah dari bawah ke atas yang menunjukkan bahasa induk bermula daripada bawah dan bercabang secara ke atas yang membentuk dua bahasa yang berlainan. Dan jenis yang kedua adalah dari atas ke bawah menunjukkan bahasa induk yang berada di atas bercabang secara ke bawah untuk membentuk dua bahasa yang berlainan. Baik, seterusnya saya akan membentangkan mengenai pemencaran teori pohon. Pemencaran berlaku seperti pencabangan dahan pokok yang terjadi secara mendadak dan berterusan. Dapat kita lihat pada rajah pohon yang telah ditunjukkan oleh rakan pembentang saya sebentar tadi. Pencabangan akan bercabang dua dan seterusnya akan melahirkan dua lagi cabang yang lain pada peringkat yang seterusnya. Satu bahasa akan bercabang menjadi dua dialek yang berlainan dan masih membawa ciri-ciri bahasa induknya. August Schlesinger menyatakan bahawa pemencaran bahasa ini akan menjadi semakin jauh sehingga tidak berlaku pertembungan antara satu sama lain. Namun demikian, teori pohon ini telah disangkal oleh Asmah pada tahun 2015. Saya ambil dalam bukunya Susul Galur Bahasa Melayu edisi kedua. Beliau menyatakan bahawa perkembangan sesuatu dialek untuk menjadi bahasa tidak berlaku secara mendadak dan ianya memakan masa yang panjang mengikut konsep lama waktu.
Selain itu, beliau juga menyatakan bahawa sesudah perpisahan, bahasa-bahasa itu tetap mempunyai pertembungan antara satu sama lain. Beliau menyangkal teori ini dengan memperlihatkan perkembangan dialek menjadi bahasa secara beransur-ansur dan memperlihatkan bagaimana bertumpang tindihnya dialek-dialek dan bahasa sekeluarga dalam rantaian yang erat. Oleh yang demikian, dapat dikatakan bahawa teori pohon mempunyai kelemahan dalam menentukan salah silah sesuatu bahasa kerana perkembangan bahasa memerlukan masa yang panjang dan mempunyai pertindihan walaupun dalam skala yang kecil. Seterusnya akan dibentangkan oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pemeringkatan bahasa. Raja Pohon menjelaskan bahawa bahasa atau dialek yang wujud pada masa kini adalah hasil daripada perkembangan bahasa yang terdahulu. Terdapat bahasa tua yang wujud dahulu dan akan memencarkan bahasa yang lebih muda. Bahasa yang lebih tua ini dianggap sebagai bahasa moyang menurut Al-Lotus 1972 ataupun bahasa Induk oleh Asma 1988. Berikut merupakan raja pohon hipotetikal salah silah bahasa. Salah satu cara untuk memperlihatkan hubungan atau pemencaran bahasa atau dialek adalah dengan menggunakan raja pohon atau family tree diagram. Raja satu tadi menjelaskan raja pohon yang menggambarkan hubungan antara bahasa Induk dengan bahasa atau dialek baru yang dipencarkan. Bahasa A dianggap sebagai bahasa Induk yang memencarkan dialek B, C dan D. Dialek B, C dan D seterusnya akan berkembang dan menjadi bahasa B, C dan D. Bahasa B, C dan D yang berkembang daripada dialek B, C dan D itu dianggap sebagai bahasa turunan ataupun daughter language. Seterusnya, dialek B, C dan D pula akan memencarkan sub-dialek seterusnya iaitu E, F, G, H, I, J, K, L dan M. Perkembangan sesuatu bahasa atau dialek mempunyai usia atau lama waktu yang berbeza. Lama waktu ialah umur sesuatu bahasa yang dihitung dari masa bahasa itu berpecah atau dipencarkan dari bahasa induknya menurut Asma 1988. Berdasarkan konsep lama waktu, pemeringkatan kepada filem, rumpun, keluarga dan subkeluarga boleh dibuat. Berikut merupakan pengelompokan bahasa. Yang pertama ialah filem. Filem dianggap sebagai kelompok bahasa Induk yang paling tua. Usia filem adalah 5,000 tahun ke atas. Yang kedua ialah rumpun yang berusia 2,500 hingga 5,000 tahun. Yang ketiga ialah keluarga yang berusia kurang daripada 2,500 tahun. Seterusnya ialah subkeluarga iaitu keluarga bahasa yang dibahagikan kepada subkeluarga-subkeluarga. Seterusnya akan diterangkan oleh rakan saya tentang Rajah Austronesia. Saya, Nadira binti Mak Zahir akan menyambung mengenai teori rajah pohon dan rajah salah silah bahasa Melayu dasar. Ini dapat diterangkan bahawa turunkan daripada filem nama filem bahasa Astrid. Filem bahasa Astrid merupakan filem bahasa iaitu rumpun Asia, rumpun Indonesia dan rumpun bahasa Cina. Kemudian ini memberi fokus kepada Austronesia. Rumpun bahasa Indonesia terdiri dari iaitu rumpun bahasa Austronesia dan rumpun bahasa Timur. Rumpun Indonesia merupakan keluarga bahasa Malaysia, Mikronesia dan Polinesia. Bahasa-bahasa dalam keluarga bahasa Malaysia ialah bahasa Irian, Nubiana, Nukladiana dan Halmahera. Bahasa-bahasa dalam bahasa Mikronesia ialah bahasa Mariana, Marshall, dan Koromina. Bahasa-bahasa yang terdapat dalam keluarga bahasa Hawaii, Tonga dan Kepulauan Ester. Ada rumpun bahasa Austronesia Barat yang dikenali sebagai Nusantara, Indonesia dan Hespiranesia. Keluarga bahasa Nusantara ini dibagikan kepada dua keluarga iaitu bahasa Indonesia Pusat dan keluarga bahasa Filipina Penusa. Antara bahasa yang terdapat dalam keluarga Indonesia Pusat Melayu, bahasa-bahasa Filipina bahasa saya,
bahasa-bahasa di Kalimantan dan bahasa-bahasa di Kepulauan Indonesia seperti Sumatera, Jawa dan Sabah. Antara bahasa yang terdapat dalam pusat keluarga Filipina Formosa ialah bahasa-bahasa di Filipina, Tagalog, Bisaya dan Bicol. Bahasa pribumi ini di Sabah dan Brunei, jadi bahasa Melayu dan bahasa Melayu. Susul galur silsilah bahasa seperti yang di atas menunjukkan bahawa bahasa Melayu ialah golongan dalam kelompok bahasa Austronesia iaitu dalam keluarga bahasa Nusantara atau lebih khusus lagi di kelompok bangsa keluarga Indonesia. Sebagai kesimpulan bagi teori pohon itu, teori ini dapat memberikan gambaran yang mengenai hubungan serta tingkat kekerabatan subahasa. Nama saya Nurul Afika binti Zulkifli. Konsep hubungan dan tingkat kekeluargaan juga boleh dikaitkan dengan teori perkembangan bahasa yang kedua iaitu teori gelombang. Baiklah, saya akan meneruskan kepada pengenalan teori gelombang. Menurut Asmah Haji Omar 2008, teori gelombang dikemukakan oleh Wilhelm Smith pada tahun 1872. Teori gelombang ini juga dikenali sebagai wave theory atau Williams theory. Menurut teori ini, bahasa berpisah antara satu sama lain secara beransur-ansur dan sesudah berpisah itu berlaku pertembungan timbal balik antara satu sama lain seperti halnya dengan gerak gelombang. Pertembungan timbal balik antara satu sama lain juga adalah sama dikaitkan dengan bahasa wujud secara berantai. Bahasa-bahasa yang masih dekat hubungannya terdapat dalam jarak yang dekat antara satu sama lain dan juga kawasan yang merupakan titik permisahan, sedangkan bagi yang jauh dari titik permisahan akan berkuranglah persamaan-persamaan itu. Pernyataan ini boleh dirungkaikan bahawa kita boleh lihat kepada contoh bahawa perubahan dalam proses linguistik bahasa adalah tersebar daripada satu wilayah kepada wilayah yang lain yang wujud tumbang tindih dengan wilayah yang terdahulu. Okey, secara ringkasnya saya dapat nyatakan bahawa dengan pengenalan kepada teori gelombang dan Williams teori ini adalah untuk mengungkapkan bahawa bahasa pada suatu kawasan boleh mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan atau perkembangan bahasa-bahasa di sekitarnya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zahara binti Yusof dan saya akan meneruskan perbincangan iaitu bagaimana pemencahan sesuatu bahasa itu tersebar melalui teori gelombang. Seperti mana yang kita ketahui, teori gelombang ini dipelopori oleh Johannes Schmidt dan pada tahun 1872 beliau telah mengutarakan satu model teori bahasa lain daripada model teori pokok iaitu model teori gelombang. Beliau telah menyatakan bahawa beliau mahu menggantikan model teori pohon kepada model teori gelombang di mana teori ini secara dasarnya menyebarkan bahasa atau dialek daripada bahagian pusat dalam satu bulatan. Semakin jauh bahasa itu tersebar daripada bahagian pusat tersebut, semakin lemah ciri-ciri bahasa tersebut. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan serba sedikit tentang bagaimana cara pemencaran bahasa berlaku melalui teori gelombang. Pemencaran berlaku apabila bahasa yang masih dekat hubungannya terdapat dalam jarak yang dekat antara satu sama lain dan juga dengan kawasan yang merupakan titik pemisahan. Bagi bahasa yang jauh dari titik pemisahan akan berkuranglah persamaan antara bahasa tersebut. Menurut Asmah Haji Omar pada tahun 1988, analogi bagi teori ini adalah diandaikan bahawa terdapat seketul batu yang dilemparkan ke dalam air, kawasan jatuhnya batu itu mempunyai riak gelombang yang agak besar
dan gelombang itu akan mengembang ke arah luar. Riaknya juga akan menipis. Gelombang yang menipis melambangkan bahasa yang sudah jauh berpisahan, sungguh pun masih ada ciri-ciri yang diwarisi daripada bahasa induk ataupun bahasa sumber. Manakala gelombang yang menebal pula boleh diiktibarkan kepada bahasa-bahasa yang masih dekat hubungannya dengan bahasa induk tersebut. Melalui analogi yang diberikan oleh Asma ini, kita dapati bahawa kawasan jatuhan batu itu dianggap sebagai kawasan pusat ataupun induk bagi sesuatu bahasa. Manakala gelombang itu pula mewakili bahasa yang dipencarkan. Dengan itu, kita akan dapati bahawa tempat jatuhnya batu itu masih merupakan bahasa induk ataupun purba dengan dialek-dialeknya. Manakala lingkaran ombak yang terdapat di sekeliling sekitar itu merupakan bahasa-bahasa yang baru berkembang dari dialek-dialek. Jadi, semakin kurang riak-riak gelombang air, semakin jauh bahasa tersebar dari tempat induknya. Dan ini menyebabkan berkurangnya ciri-ciri bahasa yang telah tersebar. Jadi itu adalah salah satu sebab bagaimana ataupun salah satu faktor bagaimana pemencaran berlaku melalui teori gelombang. Seterusnya, perbincangan ini akan diteruskan oleh sahabat saya iaitu Fatin Farina. Saya akan meneruskan pembentangan tentang teori gelombang. Menurut Izwandi Asri 2013, teori gelombang atau Wellen Theory mengungkapkan bahawa bahasa pada suatu kawasan boleh mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan atau perkembangan bahasa-bahasa di sekitarnya. Walaupun bahasa berkembang dan terpisah secara beransur-ansur, namun masih terdapat proses timbal balik dan pertembungan yang berlaku antara bahasa induk dan bahasa sekitarnya. Pengaruh antara bahasa boleh dilihat melalui jarak hubungan antara bahasa, iaitu semakin dekat jarak antara bahasa, maka semakin banyaklah pengaruh dan persamaan yang ada. Sebaliknya, semakin jauh jarak antara bahasa, maka semakin berkurangan dan tipis persamaan atau pengaruh antara bahasa tersebut. Pergerakan ini dapat difahami melalui pergerakan gelombang pada air. Teori gelombang sejajar dengan kajian tentang pemecahan bahasa-bahasa sekeluarga dan serumpun. Punca suatu gelombang dapat disamakan dengan induk suatu bahasa dan gelombang yang berlaku di sekitarnya sebagai dialek-dialek. Perkembangan dialek kemudiannya melahirkan bahasa yang baru. Lingkaran ombak yang terdapat di sekeliling sekitaran itu merupakan bahasa-bahasa yang baru berkembang dari dialek-dialek, sedangkan lingkaran-lingkaran seterusnya merupakan bahasa yang sudah lama berpisah. Menurut Nur Ain Muhammad Noor 1994, teori gelombang direka untuk menjelaskan hakikat bahawa apabila bahasa sanak dibandingkan, suatu kolerasi tertentu umumnya didapati antara jarak geografi dengan jarak linguistik. Beberapa keadaan yang berbeza mungkin terjadi dan mesti diduga. Antaranya ialah yang pertama, kes unggul. Kes unggul ini ialah apabila dalam wilayah linguistik yang tidak terganggu, iaitu di tempat tiadanya masukan imigran atau asimilasi masyarakat yang wujud sebelumnya, timbul satu pusat politik dan budaya baharu. Jika pembaharuan dari pusat baharu ini merebak hanya ke satu bahagian wilayah asal, manakala bahagian lain kekal di bawah pengaruh pusat yang wujud sebelumnya, maka kita akan menyaksikan perkembangan isoglos antara dua wilayah berdampingan yang akhirnya akan menyebabkan kehilangan kefahaman menyaling dan dengan demikian wujudlah dua bahasa yang berlainan.
Teori gelombang cuba menjelaskan bukan sahaja kes perkembangan menyimpang, tetapi juga peresapan ciri merentasi beberapa bahasa setelah bahasa itu terpisah. Sebagai contoh, terdapat dua dialek yang berkaitan tetapi berbeza dari segi linguistik, yang berdampingan dari segi geografi dan mempunyai kawasan yang telah bersatu di bawah pengaruh kuasa politik dengan satu pusat pentadbiran dan budaya. Kita mungkin dapat menyaksikan pelenyapan isoglos tertentu yang terdahulunya berfungsi membezakan kedua-dua dialek melalui penyebaran ciri dari satu kawasan dialek ke kawasan dialek lain, diiringi barangkali oleh proses serupa menuju ke arah bertentangan. Okey, untuk isi seterusnya adalah berkaitan dengan kaitan teori gelombang dengan kekerabatan bahasa, iaitu menerangkan bagaimana teori gelombang ini ataupun model gelombang ini menerangkan mengenai asal-usul ataupun keturunan bahasa itu wujud. Okey, menurut tokoh Alexander Francois dalam kajiannya iaitu mengenai trees, waves and linkages ataupun pokok, gelombang dan hubungan, untuk menerangkan mengenai sejarah ataupun keturunan bahasa itu, pada awalnya dia menggunakan perbandingan sistematik yang disebut sebagai kaedah perbandingan yang pada mulanya dibangunkan oleh Neo-Grammarians Jerman pada pertengahan abad ke-19. Ia dikatakan satu pendekatan yang paling berjaya dalam membina semula sejarah keluarga bahasa. Kaedah perbandingan ini menggunakan pendekatan ini, beliau mengkaji mengenai keteraturan perubahan bunyi dalam aspek leksikal, iaitu aspek kata, menurut Hugo 1885. Namun pendekatan ini tidak lagi penting kepada model gelombang sekarang dan diubah kepada penelitian terhadap unsur yang disebut sebagai unsur difusi ataupun penyebaran. Okey, unsur penyebaran ini adalah menerangkan mengenai penyebaran yang melebar dari pusatnya sebagai ciri baru yang diterima pakai di wilayah yang lebih luas. Penyebaran yang digunakan dalam teori gelombang ini adalah bersifat bebas antara satu sama lain dan tidak semestinya bersarang. Bersifat bebas ni maksudnya apabila gelombang itu berlaku, ia bersifat bebas maksudnya dia tidak semestinya bersarang. Bebas maksudnya dia boleh bersilang. Bersarang ni seperti keadaan yang berkelompok. Okey, penyebaran yang merebak itu disebut sebagai inovasi. Setiap penyebaran yang bersilang itu disebut sebagai inovasi ataupun perubahan ataupun pembaharuan. Inovasi kumpulan kecil atau subkelompok dialek yang bersilang itu yang diikuti oleh kumpulan yang lebih besar. Setiap peristiwa perubahan iaitu inovasi tersebut menafsirkan isoglos tersendiri. Maksudnya gelombang yang bersilang itu dia disebut sebagai isoglos, bersilang bukan bersarang. Okay. Ini merupakan contoh model gelombang ataupun teori gelombang yang bersifat bersilang, bukannya bersarangnya. Penyebaran yang berlaku itu bersifat bersilang di antara setiap dialek. Ada 8 dialek yang bersilang. Okey, ada 8 dialek berlabel A ke H, iaitu A, B, C, D, E, F, G, H, itu adalah dialek. Dan 6 inovasi bernombor 1 hingga 6 yang bertanda hashtag itu sehingga 6 adalah merupakan inovasi ataupun perubahan bahasa. Okey, penerangan ni ialah nombor 1 yang berwarna oranye itu muncul dalam dialek D, huruf D, dan tersebar ke dialek bersebelahan. Jadi bersebelahan dialek D adalah dialek C dan dialek E sehingga menutup zon CDE. Jadi zon CDE merupakan satu perubahan bahasa ataupun inovasi bahasa yang pertama. Okey, inovasi yang kedua merangkumi A dan B. Kalau anda perasan, A dengan B ini inovasinya tidak bersilang bersama yang lain. Dia asing, jadi dia bersifat bebas.
Sebab penyebaran secara inovasi ini seperti saya kata sebelum tadi dia bersifat bebas. Okey. Inovasi yang ketiga merangkumi CDEF, iaitu color yang berwarna oranye dan bersama dengan garisan putus-putus itu. Dan inovasi kelima ke atas EF dan inovasi 6 ke atas EFGH yang berwarna ungu itu. Okey, penerangannya ialah setiap dialek yang menunjukkan penilangan isogloss. Setiap kawasan yang berwarna berbeza itu menunjukkan isogloss yang tersendiri, menandakan unsur linguistik yang dikongsi bersama, walaupun berada dalam inovasi kelompok yang berbeza. Apa yang dikatakan unsur linguistik yang dikongsi bersama? Contohnya, saya bagi dialek E. Okey, dialek E berada di tengah-tengah, tergolong serentak dengan subkumpulan CDE, EF, CDEF, EFGH. Maksudnya di sini, dialek E diibaratkan sebagai pusat dan dialek E ini telah bersilang banyak dengan dialek lain. Maksud inovasi yang lain-lain telah bersilang sekali dengan E. Maksudnya menunjukkan ciri linguistik, contohnya penggunaan unsur leksikal, unsur kata. Maksudnya akan ada wujud juga di dalam dialek lain. Maksudnya unsur bahasa lain. Okey, subkumpulan disifatkan sebagai kumpulan bahasa nenek moyangnya. Setiap subkumpulan yang mempunyai isogloss yang tersendiri, nenek moyangnya maksudnya bahasa awal, bahasa tua mengambil bahagian dalam penyebaran satu atau beberapa inovasi linguistik dan saling difahami. Maksudnya walaupun diorang bertutur di kalangan mereka, maksudnya komuniti ni walaupun dalam komuniti yang berbeza, mereka masih memahami setiap tutur kata yang dituturkan kerana mereka berkongsi bersama dan saling memahami. Okey, komuniti yang masih dalam hubungan yang menunjukkan ciri-ciri linguistik yang masih boleh difahami walaupun berbeza bahasa seperti yang saya kata sebelum ini. Jadi bahasa yang diberikan dengan sempurna dapat dipunyai oleh beberapa kumpulan kecil yang bertindih. Sekiranya bahasa di komuniti satu kelompok ini diberikan dengan sempurna, maksudnya beberapa kumpulan kecil yang bertindih yang bersilang ini ada secara automatiknya akan saling memahami. Okey, keenam inovasi iaitu nombor 1 sehingga nombor 6 menentukan struktur bahasa yang berketurunan. Wujudnya perbezaan antara mereka dan menjurus kepada bilangan bahasa yang berbeza. Keenam inovasi, maksudnya inovasi contoh nombor 1 CDE, nombor 2 AB, 3 CDEF. Maksudnya setiap inovasi 1 hingga 6 ini menunjukkan struktur bahasa yang berketurunan. Keturunannya dalam setiap kelompok inovasi bahasa itu sendiri. Okey. Dan penekanan di sini mengatakan tidak semestinya model gelombang itu mesti bersifat diskrit ataupun bersarang. Tidak semestinya hanya contohnya dalam menunjukkan model gelombang itu dalam bentuk bulatan yang hanya berkelompok dalam kawasan itu saja, tetapi dia boleh bersifat bebas. Itu lazimnya bersifat bersilang dan buktinya telah ada seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Nurul Husna dan saya akan terangkan mengenai kaitan teori gelombang dengan kekerabatan bahasa. Menurut William Labov pada tahun 2007, teori gelombang menyediakan versi alternatif di mana penyebaran adalah mekanisme utama perubahan bahasa. Proses penyebaran mula-mula mewujudkan dan perbezaan bahasa yang berterusan. Proses penyebaran ini boleh dilihat dari segi bentuk leksikal sesuatu bahasa dengan sesuatu bahasa yang lain untuk mengenal pasti kekerabatannya. Hal ini demikian kerana penyebaran ciri-ciri dialek yang berdampingan membawa kepada kesimpulan bahawa sesetengahnya telah tersebar dalam proses penyebaran seperti gelombang dari satu dialek ke dialek. Kaedah perbandingan boleh digunakan untuk menentukan kekerabatan penyebaran bahasa. Dan seterusnya ialah menurut Nurul Muhammad dan Rohani Muhammad Yusuf pada tahun 2004, mereka menyatakan bahawa kaedah perbandingan ini ialah satu kaedah yang membuat perbandingan dua atau lebih bahasa atau dialek
Dialek atau bahasa semasa digunakan kerana diandaikan kedua-duanya wujud disebabkan perkembangan bahasa terdahulu iaitu bahasa tua yang memancarkan dialek atau bahasa yang lebih muda. Perbandingan ini ialah salah satu cara untuk membandingkan unsur dua atau lebih daripada dua dialek atau bahasa untuk tentukan wujud atau tidak persamaan unsur yang dimaksudkan. Antara unsur tersebut ialah seperti makna dan sebutan daripada beberapa kosakata yang terpilih. Banyak persamaan, maka akan wujud hubungan antara bahasa-bahasa yang dibandingkan dan dianggap dipancarkan daripada satu bahasa induk yang lebih tua. Seterusnya saya akan menerangkan tentang contoh data kepada kaedah perbandingan tersebut. Contoh data ini juga diambil daripada Nurul Muhammad dan juga Rohani Muhammad Yusof pada 2004 yang bertajuk Persamaan dan Kemiripan Bahasa, Perbandingan Kosakata Dasar 10 Bahasa Austronesia di Sarawak. Berdasarkan jadual di sebelah ini, kita boleh dapat lihat bahawa terdapat bahasa Melayu, bahasa Iban, bahasa Melanau dan bahasa Bintulu. Ini merupakan antara 3 bahasa di Sarawak yang saya ambil berdasarkan artikel ini daripada 10 bahasa Sarawak sekolah. Dan apabila dibandingkan dengan bahasa Melayu, kita boleh lihat bagaimana wujudnya ada wujudnya perbezaan dan persamaan di antara kosakata bahasa Melayu Sarawak ini. Bahasa Melayu Sarawak. Bahasa Sarawak dengan bahasa Melayu. Jadi dapat disimpulkan bahawa sekiranya dapat disimpulkan bahawa wujudnya hubungan kekeluargaan yang masih dekat dan jauh dengan bahasa yang dibandingkan. Itu kita lihat dari data ni lah, ada yang ejaan dari segi kosakatanya sama dengan bahasa Melayu, ejaannya dari segi ejaan dan sebutannya. Ada yang langsung tidak sama. Jadi seterusnya terdapat persamaan dan perbezaan bentuk kata antara bahasa yang dibandingkan, dan seterusnya bahasa yang mempunyai kemiripan yang hampir sama dianggap mempunyai hubungan yang dekat antara satu sama lain. Bermaksud di sini mereka mempunyai hubungan yang dekat disebabkan mereka mewarisi satu ciri yang hampir sama. Jadi kemungkinan besar bahasa-bahasa ini dipancarkan oleh satu bahasa induk yang sama. Okey, jadi secara kesimpulannya, teori pohon dan teori gelombang sesuai digunakan untuk melihat hubungan tingkat kekeluargaan sesuatu bahasa. Persamaan ciri bahasa seperti sebutan dan lain-lain dapat membuktikan bahawa sesuatu bahasa itu datang daripada induk yang sama. Kedua-dua teori ini menunjukkan bagaimana perkembangan dan penyebaran sesuatu bahasa itu berlaku. Teori pohon lebih tertumpu kepada pengelompokan bahasa yang ditentukan oleh lama waktu sesuatu bahasa yang memeringkatkan bahasa kepada filum, rumpun, keluarga dan subkeluarga. Manakala teori gelombang pula memfokuskan kepada penyebaran bahasa yang diibaratkan seperti riak gelombang yang membawa kepada semakin dekat jarak lingkaran dengan kawasan penyebaran, semakin banyak ciri yang diwarisi. Manakala semakin jauh jarak lingkaran dengan kawasan penyebaran, semakin kurang ciri yang diwarisi. Dan teori gelombang juga untuk mengetahui kekerabatan tersebut boleh